Dengan apa? Allah sumpah dengan nafs diri. Wa nafsin wa ma sawaha, dengan diri. Dan bila disumpahkan dengan diri itu, makna diri itu akan beri dua jalan. Itulah qad aflah, iaitu berjayalah orang yang membersihkan, mentazkiyahkan diri dia, membersihkan diri dia daripada segala keburukan, dosa dan sebagainya. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya orang yang mengotori jiwa itu rugi. Khaba, rugilah orang yang mengotori jiwa. Qad khaba man dassaha. Dan seterusnya dalam muka surat 287, kita nak lihat sekarang detik-detik kematian. Detik-detik kematian yang akan dilalui oleh orang yang beriman, yang mana orang beriman akan melalui detik kematiannya dengan rasa gembira. Dan kalau orang kafir, orang mujrim, orang banyak buat dosa, orang munafik akan melalui kesedihan dalam detik-detik kematian dia. Okey. Kita pergi. Di setiap hari, jam dan detik, di setiap hari, jam dan detik, malaikat maut menerima perintah Allah untuk mencabut nyawa seseorang. Dari keterangan yang diberikan oleh Allah, malaikat maut mengetahui mengenai keimanan dan kekufuran orang yang akan dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla berfirman. Jadi yang nak cabut nyawa ni, malaikat maut ni, apa dia dah? Malaikat Israel ni, dia tahu orang nak cabut nyawa tu, orang tu kafir ke ataupun orang tu beriman. Kita lihat dalam surah As-Sajdah yang dibaca setiap hari Jumaat tu, bila sampai kepada qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, yatawaffakum malakul maut, malaikat maut yang diserah, yang diwakilkan, diserah untukmu mencabut nyawa, akan mematikan kamu. Yatawaffakum, akan mewafatkan kamu oleh malaikat maut yang diserah, diwakilkan untuk kamu. Summa ila rabbikum turja'un, malaikat maut akan mencabut nyawa kamu. Malaikat maut diwakilkan oleh Allah kepadanya. Kemudian hanya kepada Rabbmu lah, kepada Tuhanmu lah akan dikembalikan. Summa ila rabbikum turja'un. Banyak kita jumpa turja'un ni dalam Quran. Daripada perkataan raja'a kan. Ila rabbikum turja'un. Kita ada wak kat mun kan. Nama raji'un, itu dia ismul fa'il. Daripada ada fa'ilun, ada isim. Wak raji'un. Maknanya kita membawa makna yang baik, iaitulah yang orang yang sentiasa ingat kembali kepada Allah. Kalau kita nak gitulah. Summa ila rabbikum turja'un. Ini dalam surah Sajdah. Ini adalah saat-saat menentukan dalam kehidupan manusia. Setelah manusia menunaikan kewajipannya, manusia boleh bahagia selamanya dan boleh sengsara selamanya. Mana inilah saat penentuan dalam kehidupan manusia. Saat mati memanglah ada selama ini apa yang manusia lakukan? Kebaikan ke? Keburukan ke? Kebaikan sikit ke? Banyak ke? Keburukan banyak ke? Sikit ke? Semua apabila sampai saat-saat kematian ni, itulah saat-saat menentukan dalam kehidupan manusia. Setelah manusia menunaikan kewajipannya, manusia boleh bahagia selama-lamanya dan boleh sengsara selama-lamanya. Saat-saat kematian ialah waktu yang paling sulit dalam kehidupan manusia.
waktu yang paling sulit. Kita tanda kat situ. Kita kena ingatkan diri kita, ingat kematian adalah waktu yang paling sulit dalam kehidupan manusia setelah sebelumnya Allah membebaskan manusia. Sebelum sampai kepada masa yang sulit ni, waktu yang paling sulit ni, Allah sebelumnya telah membebaskan manusia berbuat apa saja. Manusia boleh berbuat apa saja selama 70 atau 80 tahun. Itu umur lah. Selama 70 atau 80 tahun atau 90 lebih ke apa. Namun sekarang datang waktu penghabisan. Adapun bagi orang beriman, kematian ialah kabar gembira yang sangat besar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Fussilat. Surah Fussilat ayat dia berbunyi, Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Lalu kita dengar ayat ni. Penceramah-penceramah kat TV selalu bawa ayat ni sebab nak ceritakan tentang apa kematian, dan di samping itu juga nak cerita tentang apa balasan kepada orang yang istiqamah. Sebab ada perkataan di sini disebut istaqam. Innal ladzina qalu, sesungguhnya mereka yang qalu, mereka yang berkata. Siapa yang belajar bahasa Arab, dia dah buat tasrif ni. Qala, qalu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan. Sesungguhnya mereka yang mengatakan. Dia kata apa? Rabbunallah. Mereka kata apa? Rabbunallah. Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah. Itu yang biasa ada di bibir orang-orang yang beriman ini. Dia kan sekat dia kata Rabbunallah, kemudian dia summastaqamu. Kata Rabbunallah summastaqamu, kemudian dia istiqamah. Meneguhkan pendirian. Kemudian mereka meneguhkan pendirian. Terus dengan maknanya kata-kata dia tadi. Kan dia kata saja, dia istiqamah. Kan dia kata saja Allah Tuhan kami adalah Allah, bukan setakat tu. Kemudian dia istiqamah dengan kata-kata dia tu. Dengan apa? Makna dia lakukanlah apa yang sesuai dengan kata-kata ni. Dia menjadi sebagai seorang yang ikut perintah Allah, taat kepada Allah dan Rasul, dan ikut akhlak-akhlak yang sudah ditentukan. Istiqamah, apa mereka akan dapat? Kita lihat apa mereka akan dapat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Ayat kata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka itu istiqamah. Apa akan berlaku? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Mana? Tatanazzalu, akan turunlah. Tatanazzalu, malaikat akan turun kepada mereka. Malaikat akan turun kepada mereka. Malaikat akan turun kepada mereka. Tatanazzalu. Dan malaikat akan kata apa kepada mereka? La taf'al la takhafu. Janganlah kamu merasa takut. Malaikat itu turun kepada mereka dan mengatakan kepada mereka, janganlah kamu merasa takut dan bersedih. La takhafu wa la tahzanu. Selalu kita jumpa dua perkataan ini, dia duduk dekat-dekat. La takhafu wa la tahzanu. Ini ada huraian dia ni. Takut. Jangan takut. Jangan takut apa? Jangan takut apa? Jangan berduka cita. Jangan bersedih tentang apa? Kalau kita baca dalam terjemah tu, dia macam tu je dia sebut kan? Satu je lah. La takhafu wa la tahzan. Malaikat khas-khas Allah turunkan kepada orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, dan mereka istiqamah. Malaikat ni akan mengatakan kepada mereka, Allah takhafu, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih. Allah takhafu
wala tahzanu. Kemudian lagi apa? Wa abshiru. Mana satu? Mana malaikat kata jangan takut, jangan berduka cita. Dan kemudian malaikat juga kata wa abshiru bil jannah. Dan apa dia? Bergembiralah, busyra daripada busyra. Bergembiralah kamu dengan surga. Bergembiralah kamu dengan surga. Wa abshiru bil jannah. Fil amal. Daripada absyara yubshiru wa abshiru. Wa abshiru bil jannati allati, dan apa ni? Bergembiralah kamu dengan syurga bil jannah allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan Allah. Jadi apa yang kita dapat? Seorang yang berkatakan Rabbuna Allah dan dia terus istiqamah dengan kata-kata dia tu. Macam mana dia istiqamah? Mana dia melakukan ketaatan kepada Allah, taat kepada Allah, kepada Rasul, taat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dalam hidup dia. Mereka ini akan mendapat ucapan, mana malaikat turun, mereka ini akan mendapat ucapan daripada malaikat dengan mengatakan alla takhafu wala tahzan. Kamu jangan takut, kamu jangan bimbang dan jangan bersedih. Alla takhafu wala tahzan. Dan wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Apa lagi dia dapat? Kalau dalam ayat lagi sambung, wa nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami nahnu, nak belajar dah nahnu kan? Wa hum yawm ana nahnu. Nahnu, Allah kata, kamilah pelindung-pelindungmu, awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dalam kehidupan dunia dan akhirat. Mana bukan sakat akhirat, bukan sakat. Mana dua-dua sekali, dunia dan akhirat. Allah memberi perlindungan kepadamu di dunia, fil hayat, dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan dalam apa ni, di dalamnya, walakum fiha, bagi kamu di dalamnya, di dalamnya di apa? Kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Dalam walakum wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan kamu akan dapat apa yang kamu akan peroleh apa yang kamu inginkan. Tashtahi daripada perkataan syahwah kan? Syahiyah. Daripada itulah tashtahi itu, yang kamu inginkan kamu akan perolehi. Dan apa yang kamu minta, walakum fiha ma tad'un, dan bagi kamu dalamnya apa yang kamu minta, apa yang kamu nak lah. Ini adalah sebagai nuzulan min ghafurir rahim, sebagai hidangan bagimu. Nuzulan, sebagai hidangan bagimu dari yang maha pengampun, ghafurur rahim, dan maha penyayang. Okey. Tadi saya nak sebut apa tadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kalau kita tengok dalam tafsir yang lebih ni, jadi nak mengatakan bahawa di sini nak menerangkan bahawa orang-orang beriman tu sifat dia selalu berikrar dengan mengucap Rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah. Mereka mengaku bertuhankan Allah dan mengesakannya. Rabbunallah, tidak menyekutukannya. Inilah yang sangat penting supaya hal ini berada pada setiap kita, umat Islam, orang yang beriman, yang mengaku dia beriman, dia mengaku bertuhankan Allah dan dia tidak menyekutukan. Ini dia mengesakan Allah. Kemudian bila mereka mengaku Rabbunallah,
Kemudian dengan serta merta mereka beristiqamah, yakni menetapkan pendirian mereka dengan berdiri tetap di atas keimanan mereka, tidak berganjak walau setapak untuk meninggalkan keimanan. Termasuk di sini segala perkara ibadat dan i'tiqad mereka memegangnya dengan utuh. Sebab kalau kita ikutkan di sini, yakni makna istiqamah tu ialah berlaku taat dalam i'tiqad. Taat dalam i'tiqad, taat dalam kita punya kepercayaan kita, i'tiqad kita. Dan kita taat juga dalam perkataan kita dan perbuatan kita. Kerana selari dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan turun kepada mereka. Jadi di sini ada ulama mentafsirkan turun masa mana ni? Malaikat turun kepada mereka masa mana? Dalam segenap masa. Masa dia orang ada dalam kubur ke, masa di padang mahsyar ke nanti, itu maknanya. Bukan. Mana? Tatanazzalu alaihimul malaika. Disebutkan dalam. Dan sentiasa malaikat itu akan kata, Allah takhafu wa la tahzan. Jangan kamu takut dan jangan kamu berduka cita. Takut ni takut daripada apa? Jangan kamu takut. Makna jangan, malaikat akan mengatakan kepada mereka, kamu tak usah takut. Jangan takut macam mana? Semasa menemui bermacam-macam kegemparan di hari kiamat nanti. Jangan takut. Kalau kita jumpa dalam Quran banyak kan. La takhafu wa la tahzanu. La takhafu wa la tahzanu wa la takhafu. Mana kalau ada dua perkataan Tuhan, itulah dia maknanya. Menunjukkan kepada ni ada dua tafsiran di sini, iaitu satu, jangan takut semasa menemui bermacam-macam kegemparan di hari kiamat nanti. Jangan takut di hari kiamat esok, macam-macam kegemparan lah yang berlaku kan. Yang kalau ni apa ni, Allah nak perlihatkan lah pada kita, langit terbelah ke apakah benda ke. Kalau Allah nak lihatkan pada kita, jangan takut. Mana kita yang apa ni, yang Allah, yang kita tadi kita sebut selalu Rabbunallah, kemudian istiqamah tu kita akan diperlihatkan, tapi kita tak rasa takut sebab Allah kata jangan takut. Allah jagalah tu. Kemudian wala tahzanu, dan jangan pula sedih. Sedih ni orang sedih semasa kamu kehilangan apa yang kamu kasihi di dunia dulu, berupa isteri, anak, harta dan seumpamanya. Jangan sedih. Maknanya bila kata takhafu tu jangan takut dah. Jangan takut dah, memang jamin dah Allah jaga. Memang jamin dah dia termasuk syurga. Wala tahzanu, jangan rasa sedih. Ada tafsiran lagi, jangan rasa sedih dengan apa yang luput masa di dunia kita tak sempat buat ke apakah. Kita jangan rasa sedih. Kemudian itu satu. Kedua, jangan takut apa? Jangan takut amalan kamu ditolak. Jangan takut, jangan bimbang. Amalan kamu takkan ditolak. Sebaliknya akan diterima. Kalau sedih pula, jangan sedih mengenangkan dosa. Jangan sedih mengenangkan dosa yang dah buat tu. Sebaliknya Tuhan akan mengampunkannya. Itulah dia yang terkandung di dalam kata-kata Allah takhafu wa la tahzan. Kita mula-mula jumpa dengan perkataan takhafu wa tahzanu ni dalam ayat yang ke-26 kan 62. Mula-mula sekalian jumpa. Lepas tu kita akan jumpa lagi. Start malam dalam surah Baqarah lah kot kan. Baqarah lah yang mula-mula sekali kita jumpa. Tengok betul tak? 62 kan. Dalam surah Baqarah. Mana tu lah yang apa ni, yang ditafsirkan oleh para ulama.
La takhafu wa la tahzanu. Ah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itulah makna dia. 62 itu kita akan jumpa lagi lepas tu. Tak jumpa lagi lah, orang bilang berapa kali jumpa kan. Cara-cara tak jumpa lagi. Tapi itulah makna jangan takut, jangan sedih. Jangan takut, jangan sedih. Jangan takut dengan apa yang akan kita hadapi, sebab Allah jamin mana kita akan menghadapi sesuatu yang amat membahagiakan kita, iaitu kalau perkara yang kita kata yang akan kita hadapi itu menakutkan, jangan takut. Dan jangan sedih, jangan sedih atas kehilangan apa yang kita kasih di dunia dulu, berupa isteri, anak, harta dan seumpamanya. Ataupun jangan kita sedih, jangan kita sedih mengenangkan kita banyak dosa yang kita lakukan. Tapi apa yang Allah kata, absyiru bil jannah. Gembiralah, sambutlah berita gembira mengenai syurga yang dijanjikan kepada kamu. So, malaikatlah juga akan mengatakan, bergembiralah kamu nanti kerana memperoleh syurga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu menerusi lidah para rasul masa di dunia dulu. Pasti kamu menjadi penghuninya di sana untuk selama-lamanya dan bersenang lenang merasakan nikmat-nikmat yang abadi. Dan Allah menyenangkan lagi hati kita sehingga dia kata, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami, Allah menjadi pelindung kamu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Itu kita kena pegang teguh dengan Rabbunallah, kemudian istiqamah. Rabbunallah, kemudian kita istiqamah. Allah akan menjadi pelindung kamu di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan kamu mendapati di sana apa yang menjadi keinginan nafsu. Alakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan kamu mendapat di sana apa yang kamu minta. Nuzulan sebagai pahala, sebagai merupakan pahala daripada Tuhan yang pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah ayat yang yang kita boleh faham daripada tentang istiqamah ni. Kalau tentang istiqamah, kita pegang ayat tu. Sesuai dengan perintah Allah, malaikat akan turun untuk memberikan khabar gembira kepada orang beriman pada detik-detik menjelang kematian. Menjelang kematian. Setelah ia tidak mampu berbicara, Allah mulai membuka beberapa hijab yang menutup penglihatannya, sehingga ia pun dapat melihat ayat-ayat Allah, iaitu malaikat yang diutus untuk memberikan khabar gembira kepadanya. Kalau kita orang beriman, malaikat akan turun dan kita nampaklah, melihat di antara ayat-ayat Allah itu malaikat yang diutus untuk memberi khabar gembira kepada manusia. Malaikat pun akan turun kepada orang mukmin yang beristiqamah pada seluruh tahap. Malaikat pun akan turun kepada orang mukmin yang beristiqamah, ingat tu, pada seluruh tahap. Tahap bila? Alam barzakh. Saya sebut tadi tu, semua tahap. Alam barzakh, alam kubur, hari kebangkitan dan hari pengumpulan, hari mahsyar, hingga mereka berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Itu sebab dia tadangkan dengan perkataan tadi, tatanazzalu alaihimul malaikah. Mana dia tak kata yanzilu, tanzilu kan? Mana dia kata tatanazzalu, dia penambahan pada perkataan itu. Tatanazzalu. Macam ada perkataan tatanazzalu juga dalam surah apa? Tanazzalul malaikati warruhu fiha tu kan? Apa? Tanazzal. Dia ada tambahan, penambahan tu. Dalam surah ni kot. Dalam surah apa? Yang dia cerita tentang tu.
tentang apa ni, Quran turun pada bulan Ramadan tu. Inna anzalnahu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikati warruhu fi. Bukan turun gitu saja, mana turun secara itulah yang disebut tadi. Turun beramai kan. Mana malam turun Al-Quran tu. Mana malaikat turun semeliputi ni semua dunia. Mana mereka turun. Macam sini ada makna turun di segenap tahap. Di sana tahap kita. Kita ada alam barzah, ada ikut alam kubur, hari kebangkitan dan hari mahsyar. Hingga mereka berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Sehinggalah manusia itu berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Boleh kita fahami dari penafsiran ayat tadi bahawa sesuai dengan perintah Allah, malaikat akan berkata, jangan kamu takut terhadap alam barzah. Kenapa? Aku akan bantu kamu. Dan akhirat yang akan kamu hadapi. Jangan kamu takut terhadap alam barzah dan akhirat yang akan kamu hadapi. Demikian pula jangan kamu merasa khawatir terhadap isteri dan anak-anak yang kamu tinggalkan. Ini wala yahzanun ni. Anak-anak yang kamu tinggalkan di dunia. Sebab Allah ialah pelindung kamu dan pelindung mereka. Jadi itu nahnu awliya'ukum tu fil hayatid dunya wa fil akhirah. Setelah mereka tenang dengan hal tersebut, malaikat pun akan memberikan khabar gembira dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah. Syurga tersebut, wa abshiru bil hayat wa abshiru bil jannah. Syurga yang telah dijanjikan oleh Allah, syurga tersebut belum pernah dilihat, didengar dan dibayangkan oleh hati manusia. Di syurga mereka akan mendapatkan segala hal yang mereka inginkan. Walakum fiha walakum fiha tadi itu yang ma tashtahi anfusukum. Walakum fiha ma tad'un. Mereka kekal dalamnya, itulah janji Allah yang hak. Ia tidak pernah ingkar kepada janji Allah ialah pelindungmu dan pelindung mereka. Setelah mereka tenang dalam hal tersebut, malaikat pun akan memberikan khabar gembira dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah. Syurga tersebut belum pernah dilihat, didengar dan dibayangkan oleh hati manusia. Di syurga mereka akan mendapatkan segala hal yang mereka inginkan. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Allah yang hak. Dan dia tidak pernah ingkar pada janji. Sementara orang-orang kafir, fasik dan ahli maksiat. Ini tadi detik-detik orang beriman. Orang beriman, ini orang kafir pula. Orang fasik juga. Orang ahli maksiat. Ahli maksiat ni al-mujrimun. Masuk sini. Sementara orang kafir, fasik dan ahli maksiat. Kalau munafik lebih teruk daripada kafir kan. Masuklah tu. Detik-detik kematian bagi mereka ialah saat-saat penuh siksa dan kehinaan. Kita mungkinlah tak masuk orang kafir. Tapi fasik kemungkinan manusia Islam ni boleh masuk fasik kalau dia buat banyak dosa. Wenang-wenang buat banyak dosa. Ahli maksiat boleh. Jadi saat-saat penuh siksa dan kehinaan. Di sinilah mereka akan mengetahui kekuasaan Allah. Siksaan yang diberikan kepada mereka tidak boleh dilihat. Tak bisa dilihat. Dirasakan. Dan diketahui oleh orang yang paling dekat kepadanya. Sekalipun kerana ini merupakan perkara ghaib. Karena orang yang dekat dengan dia sekalipun takkan dapat tahu, takkan ketahuan. Sebab ini perkara ghaib, merupakan perkara ghaib yang disembunyikan Allah kepada kita. Sebab tu kita kalau kita nak kata, try lah tengok. Orang balik dari kubur tu berjalan balik. Kita pun tunggu korek balik nak tengok. Mana tak ada. Dia perkara ghaib. Korek lah, tak nampak apa.
dan diperlihatkan kepada mana ini merupakan perkara gaib yang disembunyikan Allah kepada kita. Jika diperlihatkan, katalah jika diperlihatkan kepada manusia, pasti mereka akan beriman kerana akan melihat perkara yang nyata. Nampaklah yang kena bantai oleh malaikat kan. Jawab apa ni, bila tanya tak boleh jawab. Sementara keimanan mereka tak kala melihat azab tidak akan berguna sama sekali. Keimanan mereka tak kala melihat azab, masa tu baru nak beriman, tak akan berguna sama sekali. Adapun iman yang benar adalah percaya terhadap kekuasaan Allah dan ilmu gaibnya, ilmu Allah dengan perantaraan akalnya yang ia gunakan untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah yang tersirat di alam semesta ini. Berkenaan dengan keadaan kondisi orang kafir pada saat menghadapi ajalnya, Allah berfirman, walau tara iz yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu azabal harir. Kalau kamu lihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang kafir sambil memukul muka dan belakang, pukul muka, pukul belakang. Daraba yadribu, yadribuna. Para malaikat ramailah, yadribuna, yadribu, yadribani, yadribuna, hum yadribuna, al malaika yadribuna wujuhahum. Wajhun, wujuh, muka-muka mereka. Hum, ya, kita belajar hum. Hum di sini muka mereka. Mana dia sambung dengan ismun. Dengan ismun. Mana isim sambung dengan dhamir hum. Wujuhahum wa adbarahum. Apa yang dibuat oleh malaikat pada orang kafir ni? Pukul muka, pukul belakang. Pukul muka, pukul belakang. Muka dan belakang mereka. Serta berkata, sambil duk pukul, makna malaikat tu beletiak. Malaikat tu kata, templaklah. Rasakan. Rasakan olehmu seksa neraka yang membakar. Itulah kamu akan merasa. Tentulah kamu akan merasa ngeri. Wazuqu azabal harir. Ni kan? Di dalam ayat lain, Allah berfirman. Ni panas ni, azab ni. Di dalam ayat yang lain, Allah berfirman menggambarkan keadaan orang-orang kafir pada saat mereka merasakan kesulitan ketika akan mati. Masa susah ketika nak mati ni orang kafir ni. Mana dia? Tak apa. Tak kelupuk, tak apa. Tapi roh dia lah kan. Roh dia. Walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Ini dalam suratul Al-An'am ayat 93. Wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut. Sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Malaikat suruh keluarkanlah nyawamu. Akhriju anfusakum. Keluarkanlah nyawamu pada hari ini. Kamu keluarkan sendiri nyawa kamu. Keluarkanlah nyawamu pada hari ini. Kamu dibalas dengan siksaan yang menghinakan kerana kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan kerana kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah. Allah pun menyingkap tabir yang menutup mata mereka sehingga mereka boleh melihat malaikat. Mereka pun boleh melihat malaikat ni, kafir ni. Yang sedang memukul serta mendengar perkataan yang sangat keras dan menghinakan agar merasakan siksaan yang sangat pedih. Bukan kafir sajalah tadilah. Orang buat maksiat, banyak buat maksiat.
orang kafir, orang fasik. Termasuk situ orang mujrim selalu. Banyak buat dosa. Berkata perkataan yang sangat keras dan menghinakan agar merasakan siksaan yang sangat pedih. Mereka akan melihat malaikat yang sangat keras, bengis dan tidak pernah melawan perintah Allah. Akhirnya mereka merasakan banyak kesusahan dan kesulitan mereka dan kesulitan. Mereka berharap andai saja bumi boleh menelan mereka untuk selamanya. Jadi sebab apa yang yang dia kata apa ni, itu oleh kerana mereka rasa susahnya, rasa sulitnya, mereka merasa kesusahan dan kesulitan. Maknanya orang nak keluar tu, mereka berharap andai saja bumi boleh menelan mereka untuk selamanya. Sebab tu ada tumbuh dalam ayat kan, ya laitani kuntu turaba, kan ada kan? Ya laitani kuntu turaba. Sebab apa? Mereka lihat kalau binatang-binatang tak ada apa pun. Kalau binatang-binatang terus saja jadi tanah. Tu depa pun bercita-cita lah kalau boleh Allah bagilah aku jadi macam tu juga, tak payahlah hisap-hisap. Mereka berharap andai saja bumi boleh menelan mereka untuk selamanya. Ya laitani kuntu turaba, ada dalam ayat. Penyesalan orang kafir dimulai pada saat kematian hinggalah hari kiamat. Pada hari kematian sampai hari kiamat. Mereka akan meminta untuk dikembalikan ke dunia agar boleh melakukan amal soleh sebagaimana yang diperintahkan Allah. Bukan sekat orang kafir lah, orang yang buat jahat ni, orang buat jahat, orang yang maksiat, ahli fasik ni semua ni termasuklah. Orang ni itulah mereka minta supaya Allah kembalikan mereka ke dunia supaya dapat melakukan amal soleh. Dalam Quran ada sebut dalam ayat yang ke-100 suratul Mukminun ayat 99 100, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni. Kemudian keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Rabb, kembalikanlah aku ke dunia. Irji'un. Qala rabbirji'uni. Qala rabbi irji'un. Asalnya perkataannya qala rabbi. Wahai Tuhanku, irji'uni. Asalnya daya tu. Dibuang ya tu. Asalnya irji'uni. Ini yang ada ni non wiqayah lah kan, kita dalam kita punya apa tu, ada dia tunjuk jadual tu kan. Kalau apa ni, ya yang sambung dengan ismun dan ya yang sambung dengan fi'il. Ni ya yang sambung dengan fi'il, ya tu dibuang, tinggal tu non wiqayah lah. Kalau kita tengok banyak lah dalam Quran macam ni. Rabbi, asalnya Rabbi. Wahai Tuhanku, irji'uni. Tapi kembalikan aku. Okey. Agar aku berbuat amal. Kembalikan aku. Mana kembalikan aku ke dunia lah. Agar aku berbuat amal. La'alli, agar aku, la'alli a'malu salihan. Agar aku berbuat amal soleh. A'malu salihan fima taraktu. Terhadap yang telah aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuh. Sekali-kali tidak. Tak boleh dah. Tak boleh dah. Kalla. Tidak. Sekali-kali tidak. Kalla ni dia kata huruf apa? Apa ni? Kata okey. Apa dia panggil? Maknanya nak menidakkan kata penegasan ya Ustazah. penegasan nun taukid tu dan
Oh, bukan. Taukid yang kita belajar itu tu. Hmm. Kalla. Maknanya uh, sekali-kali tidak. Tak boleh dah balik. Kamu minta nak balik tu tak boleh dah. Kalla. La, tak boleh balik dah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Boleh cakap je lah maksudnya itu. Kamu boleh cakap je lah, tak ada dah. Mana tak ada harapan dah. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sebab apa? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kerana apa? Kerana di hadapan mereka ada barzakh, ada dinding. Dinding tu barzakh lah. Sampailah hari mereka dibangkitkan. Mereka kena tunggu. Iya ke tu? Yang online ni. Dengar? Tak dengar? Tak dengar. Okey. Jadi, oleh kerana itu, dalam banyak ayat Allah memperingatkan kita tentang detik-detik kematian. Ingatkan kita tentang detik-detik saat-saat kematian. Sebab tidak seorang pun yang boleh kembali lagi ke dunia. Tak boleh balik dah ke dunia. Sehingga dalam banyak doa kita sentiasa meminta kepada Allah agar diberikan kebaikan, ketakwaan, amal soleh, sedekah, menunaikan kewajipan dan memperbanyakkan amal-amal sunnah agar kita boleh bertemu dengan Allah dalam keadaan redha, dan malaikat juga menyambut kita dengan membawa khabar gembira. Dengan demikian hidup kita tidak akan menjadi rugi. Allah berfirman, ini ayat. Hai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Itu tak payah terjemah, dah faham dah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Janganlah harta-hartamu, amwal, malun, amwal. Banyak juga kita jumpa dalam Al-Quran perkataan ini. Janganlah harta-hartamu, amwalukum, malun, mufrad dia, jamak dia amwal. Wala auladukum, dan anak-anakmu, aulad. Waladun, aulad. Waladun seorang, aulad ramai, jamak. Janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu untuk mengingat Allah. Anak, harta dengan anak-anak. Memang kita pun tahu kan, kita pun terasa ni, harta melalaikan kita, anak-anak melalaikan kita. Bukan daripada kecil aja sampai tua, duk lalai dengan mereka, duk ambil tahu hai mereka, duk yang tu yang ni tak lepas. Itulah Allah dah faham dah mana itu tabiat. Janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu untuk mengingat Allah. Kita lalai sampai kita terlupa kadang-kadang. Mana kita sudah kurang di dalam mengingati Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Daripada ingat kepada Allah. Jangan an zikrillah. Wa may yaf'al zalik, maka barang siapa yang buat begitu, fa'ala. Wa may yaf'al zalika, siapa yang melakukan demikian, faulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang yang rugi. Khasirun. Al-asri innal insana lafi khusr, pada perkataan khasirun, maka mereka adalah orang yang rugi. Kalau kita duk buat begitu, kita perasan tak? Kita memang duk buat gitu pun. Itu kita rugi ni. Ya Allah ya Rabbi, jauhkanlah kami daripada
sifat ini sampai lalai daripada ingat kepada Allah. Kemudian Allah kata apa lagi? Dan belanjakanlah sebahagian daripada apa yang telah kami berikan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Terang-terang, jelas. Tak payah tafsir-tafsir ni. Mudah kita faham. Wa anfiqu, infakkan, belanjakan. Mimma, daripada apa yang kami rezekikan. Razaqnakum. Razaqna, razaqo, razaqna. Duduk dekat nahnu. Nahnu tu Allah lah. Yang kami rezekikan kepada kamu. Kamu tu kita lah. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum, min qabli, sebelum. Min qabli an ya'tiya. Sebelum datang maut kepada salah seorang daripada kamu. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Ahadakumul maut. Fayaqulu. Berkata. Kemudian, lalu ia berkata, Rabbi. Tu ada ya kan situ. Ada ya. Rabbi, sini ada ya. Wahai Tuhanku. Rabbi, wahai Rabbku. Laula akhartani ila ajalin qarib. Laula akhartani. Akhar daripada perkataan akhir. Tangguh. Tak boleh tangguh ke Allah, ya Allah. Tak boleh tangguh ke? Tak boleh tangguh sikit ke? Jangan ambil lagi nyawa aku ni. Tangguh dulu. Mengapa engkau tidak menangguhkan aku? Maknanya kematian. Tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang menyebabkan aku dapat bersedekah. Sampai waktu dekat yang menyebabkan aku dapat sedekah. Walau laula akhartani ila ajalin qarib, seolah macam ada tanda soal kat situ. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Disebut. Ada sabdu kat situ tu. Fa asaddaq. Aku akan banyak melakukan sedekah lah. Aku nak sedekah banyak-banyak lah maksudnya. Bagilah waktu aku bagi apa ni. Aku nak sedekah banyak-banyak. Fa asaddaq. Wa akun minas salihin. Dan aku akan jadi terdiri daripada kalangan orang-orang yang salih. Wa akun minas salihin. Dan aku termasuk orang-orang yang salih. Tak buat juga kan? Jangan capik-capik. Aku minas salihin. Kemudian Allah kata apa? Nak sedekah banyak-banyak. Wa as-saddaqa wa akum minas salihin. Dan jadilah aku termasuk orang-orang yang soleh. Dan walan yuakhirallahu nafsan. Lan di sini dia nafikan dengan lan, tidak akan sama sekali. Tak akan sama sekali. Lan itu makna penafian yang kuat. Penafian yang kuat. Kalau la, penafian yang tak kuat. Lan ni mana sama sekali tidak. Allah tidak akan menangguhkan. Tu dia kata, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan, tidak akan mengakhirkan, tidak akan menangguhkan seseorang, kematian seseorang apabila datang waktu kematian. Iza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan, Maha mengetahui bima ta'malun, apa yang kamu kerjakan. Banyak ayat yang menjelaskan bersedekah di jalan Allah memiliki dampak yang sangat besar. Dampak tersebut akan tampak pada saat kematian. Di alam barzakh, dan pada hari kiamat. Banyak ayat yang menjelaskan tentang sedekah. Orang-orang yang akan mati ada dalam tingkat yang berbeza-beza.
Tidak setiap Muslim atau mukmin akan disambut malaikat dengan membawa kabar gembira, dan termasuk dalam ayat nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam ayat tadi. Kamilah pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Orang mukmin memiliki berbagai tingkat. Jika tingkat keimanan, amal soleh atau sedekah di jalan Allah mereka semakin tinggi, maka malaikat pasti akan membawa kabar gembira yang lebih banyak. Sebaliknya, setiap orang mukmin yang amal solehnya sedikit, maka tingkat kabar gembiranya pun akan berkurang. Banyak orang mukmin yang bermaksiat, ketika datang kepada Allah, mereka dalam keadaan maksiat. Mereka tidak melakukan kewajipan, yang tidak pernah mengeluarkan sedekah dan tidak pernah mengeluarkan sedekah di jalan Allah. Keislaman mereka hanya sekadar nama dan hanya angan-angan palsu. Sebab iman yang benar ialah bagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Ini iman yang sebenar-benar. Yang kita tengok orang yang iman dalam arti sebenarnya bagaimana. Afdalul ini sabda Rasulullah. Afdalul muslimina islaman man saliman muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang paling baik islamannya ialah yang boleh menjaga lisan dan tangannya dari mengganggu orang muslim lain. Lidahnya, tangannya. Lidah dia lah. Lidah ni macam cukup apa ni? Yang Tajam. boleh bawa, tajam, boleh menyebabkan kita dimasukkan ke dalam neraka. Lidah, tangannya, kekuasaan yang ada pada dia. Kalau dia guna dengan baik, maka dia dianggap sebagai Muslim yang paling baik. Wa afdalul mu'minin, seafdal-afdal, paling baik orang mukmin ialah dari segi keimanan ialah ahsanuhum khuluqa. Itu orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak, macamlah akhlak. Kalau kita tengok dalam buku akhlak Islam ni, akhlak sampai akhlak kepada binatang pun ada akhlak. Kita kena ada apa ni? Arifqu bil hayawan. Kita ada kasihan belas kepada binatang. Betul. Afdalul muhajirin hijratan. Apa ni? Seorang muhajirin yang paling baik ialah yang meninggalkan segala larangan. Man hajara ma nahallahu anhu. Apa yang Allah larang, dia tinggal. Wa afdalul jihad. Dan sebaik-baik, paling baik jihad ialah orang yang melawan nafsunya. Man jahada nafsahu fi zatillahi, kerana Allah. Jihad yang paling baik ialah orang yang melawan nafsunya kerana Allah. Lawan nafsu kerana Allah. Jihad yang paling baik. Orang-orang yang melakukan maksiat, kekufuran dan kefasikan tidak akan mendapatkan khabar gembira. Orang yang melakukan maksiat, ahli asi, maksiat, melakukan kekufuran, melakukan kefasikan, fasik banyak sangat, melakukan maksiat, tidak akan mendapatkan khabar gembira. Malaikat akan menemui mereka dengan cara memukul wajah dan punggung mereka. Arwah mereka akan keluar dengan penuh kehinaan dan siksaan. Hal itu terjadi kerana mereka sombong, tidak taat dan tidak melaksanakan perintah Allah. Antara kematian dan alam barzah. Antara kematian dan alam barzah ialah waktu yang penuh dengan ibrah. Kita saksikan orang yang mati terlentang di atas ranjang atau tanah dalam bentuk mayat yang tidak bergerak. Keelokan dan keindahannya akan hilang. Kesegaran yang ada di wajahnya berubah menjadi pucat. Warna merah pun akan berubah menjadi kuning dan hitam. Harta dan jabatannya tidak akan bermanfaat baginya. Sementara keluarga yang ada di sekitarnya menangis, namun tak boleh berbuat apa-apa. Segala hal yang Allah berikan kepadanya di dunia akan ia tinggalkan
dan tidak bermanfaat lagi baginya. Maha benar Allah ketika dia berfirman, walaqad ji'tumuna furada. Yang keberapa? 91, 94 Al-An'am. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan sesungguhnya kamu akan datang kepada kami. Mana manusia ni, kita ni. Akan datang kepada kami, kepada Allah. Sendiri-sendiri. Mana ada seorang-seorang. Sendiri-sendiri. Sebagaimana kami ciptakan pada mulanya kamu. Dan وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. Dan kamu ditinggalkan, dan kamu tinggalkan di belakangmu, mana di dunia, apa yang telah kami berikan kepadamu. Apa saja Allah berikan, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita akan tinggalkan. Dan kami tidak melihat besertamu. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ. Dan kami tidak naro, ro'a, yaro, naro. Dekat nahnu. Dan kami tidak melihat besertamu, ma'akum, syufa'a, pemberi syafaat. Syafaat. Kalau orang kafir, dia punya bahala-bahala lah. Kalau orang apa ni, orang Islam yang apa ni, yang fasik ke, yang syirik ke, dia akan apa ni, dikatakan tak bawa bersama dia lah apa yang dia di dunia dulu dia minta tu, minta kepada berhala, minta kepada Tok Bomo, minta kepada apa tu, tak ada lah. Wa ma nara minkum ma'akum syifa'a. Allah kata, dan kami tidak melihat bersertamu pemberi syafaat yang kamu anggap, allazi za'amtum, yang kamu anggap annahum fikum syuraka, yang kamu anggap bahawa mereka itu sekutu-sekutu Allah di antara kamu. Sesungguhnya laqad taqatta'a bainakum. Sesungguhnya telah terputuslah, qata'a kan, terputuslah pertalian. Taqatta'a. Putuslah pertalian di antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dulu. Wa dhalla ankum, lenyap. Dhalal, lenyap. Dari kamu apa yang dahulu kamu anggap sekutu Allah. Wa dhalla ankum ma kuntum tazumun. Masa ujian yang Allah berikan kepada kita sehingga boleh buat apa saja dengan bebas telah berakhir. Pada hari ini seluruh kebebasan tersebut telah hilang dan kita mengembalikan ruh kepada pemiliknya. Allah akan kembalikan ruh kepada pemilik. Keindahan yang ada di tubuh kita akan berubah menjadi bangkai. Begitu banyak orang zalim dan para pengawalnya yang berjumlah ribuan tak boleh melakukan apapun untuk menghindari kematian. Padahal sebelumnya mereka selalu siap sedia melaksanakan perintahnya, baik kerana mereka takut kepadanya atau hanya untuk mendapatkan pemberiannya. Allah telah menentang seluruh manusia untuk menghidupkan kembali mayat. Maknanya inilah, makna apa, cabarlah kan, cabar manusia boleh tak hidupkan kembali mayat. Allah berfirman, walaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya. Siapa kalau apa ni, kamu tidak dikuasai oleh Allah, mana kamu berkuasa, kamu tak boleh kembalikan nyawa itu kepada tempatnya. Siapa jika kamu adalah orang-orang yang benar? Jadi tak benarlah kamu. Okey. Banyak ayat. Mana Ustazah? Ustazah tidak? Ya. Oh, Ustazah tak pakai. Bukan spek. Tak kenal. Ya. Okey, kita pergi sikit lagi. Tentang Rasulullah menggambarkan perjalanan roh. Rasulullah menggambarkan step-step lah perjalanan roh kita. Yang patut kita ambil ingatan jugalah. Step dia pertama, kedua, ketiga, keempat kan.
macam mana. Rasulullah menggambarkan perjalanan ruh. Ketika mayat belum dimandikan dan dikafan, mayat belum mandi, belum kafan, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang kejadian yang terjadi pada saat-saat tersebut. Macam kita lah duk menghadap. Maknanya mayat yang belum dimandikan dan dikafankan. Yang terjadi pada saat-saat tersebut dengan menjelaskan tentang keadaan orang beriman dan orang kafir. Kalau orang beriman macam mana, orang kafir macam mana. Ini Rasulullah nak nyatakan dengan menjelaskan tentang keadaan orang beriman dan orang kafir. Dari Barra bin Azib. Ini hadis Rasulullah. Barra bin Azib, sahabat radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah bersabda. Terjemahan. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman. Ni orang beriman dulu, sekejap kita cerita orang kafir pula. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, jika ia meninggalkan dunia dan menghadapi akhirat, para malaikat turun kepadanya dari langit dengan wajah putih, seolah-olah wajah mereka adalah matahari. Turun, malaikat turun. Malaikat turun pada mayat ni dari langit dengan wajah yang putih, seolah-olah wajah mereka adalah matahari. Mereka apa mereka bawa? Mereka membawa kain kafan dari syurga. Ini untuk orang beriman. Mereka membawa kain kafan dari syurga dan kapur barus, balsam ataupun pengawet dari syurga, hingga duduk di sampingnya sepanjang jarak pandangan. Duduk di samping mayat itu tadi. Kemudian datang malaikat maut hingga duduk di samping kepalanya. Malaikat maut duduk di samping kepala mayat tadi. Ia berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah kamu menuju ampunan dan keredaan Allah. Jiwa itu pun keluar seperti tetes air yang mengalir dari lubang tempat air. Itulah dengan mudahlah. Nak katakan keluar dengan mudah. Malaikat maut mencabut jiwa tersebut. Ketika mencabutnya, para malaikat yang lain mengambilnya dalam waktu sekejap dari kain kafan dan kapur barus tersebut. Para malaikat mengambilnya dalam waktu sekejap dari kain kafan dan kapur barus tersebut. Jiwa tersebut, roh tersebut keluar darinya seperti perfume paling wangi yang bagaimana dan yang ada di muka bumi. Mereka membawa roh itu, jiwa tersebut. Tidak ada sekelompok malaikat yang mereka lewati kecuali kelompok tersebut bertanya, apa roh yang harum ini? Malaikat menjawab, sipulan bin sipulan, dengan nama paling baik yang mereka sebut di dunia. Mereka pun sampai ke langit. Ni mana malaikat tadi turun dan ambil roh tu, bawa naik ke langit paling rendah. Ke langit paling rendah dulu. Dan meminta agar pintu dibukakan untuk roh tersebut hingga dibukakan untuknya. Para malaikat penjaga setiap langit menghantarnya sampai ke langit yang berikutnya, itulah sampai ke langit ketujuh. Sampai ke langit ketujuh, Allah berfirman, tulislah oleh kalian buku hambaku di dalam Ailliyin. Ailliyin, mana tempat yang paling tinggi lah. Dan kembalikanlah ke bumi. Lepas tulis dalam catat dalam Ailliyin, dan kembalikanlah ke bumi. Kerana dari sana aku menciptakan, mengembalikan dan mengeluarkannya sekali lagi. Lalu roh itu pun kembali ke dalam jasadnya. Kembali ke dalam jasad. Dua malaikat pun datang, duduk dan bertanya kepadanya. Tu turun balik ke bawah kan? Turun balik mana roh tu kan? Kemudian situlah yang malaikat maut tanya tu, siapa Rabbmu? Man Rabbuka tu? Maksudnya dia
roh dikembali kepada jasad dia, dan maknanya bila ni orang bawa pergi kubur apa semua, jadi dua malaikat. Ah, tu yang orang nak suruh buat cepat tu kan. Siapa Rabbmu? Ditanya, siapa Rabbmu? Ia menjawab, Rabbku Allah. Mereka bertanya, apa agamamu? Ia menjawab, agamaku Islam. Mereka bertanya lagi, siapa lelaki ini yang diutus kepadamu? Ia menjawab, Rasulullah. Mereka bertanya lagi, apa ilmumu? Ia menjawab, aku membaca kitab Allah hingga beriman dan mempercayainya. Lalu ada yang menyeru dari langit, hamba-Ku benar, berilah ia tempat tidur dari syurga, baju dari syurga, dan bukalah baginya pintu menuju syurga. Lantas berhembuslah angin syurga yang bau harumnya. Kuburannya pun dilapangkan seluas pandangan mata. Kemudian datang seorang yang parasnya elok, bajunya bagus dan baunya harum. Ia berkata, aku membawa kabar gembira yang membuatmu senang. Inilah hari yang telah dijanjikan untuk hamba yang mati bertanya, siapa kamu? Wajahmu seolah-olah membawa kebaikan. Ia menjawab, aku adalah amal solehmu. Hamba yang mati tersebut berkata, ya Allah, datangkanlah hari kiamat. Datangkanlah hari kiamat hingga aku kembali kepada keluargaku. Itu orang. Itu Nabi cerita tentang orang beriman. Ini yang bawah ni orang kafir. Sedangkan hamba yang kafir, jika ia meninggalkan dunia dan menghadapi akhirat, para malaikat turun kepadanya dari langit dengan wajah hitam. Tadi wajah putih, kan? Ini wajah hitam. Mereka membawa permaidani kasar, lalu duduk di sampingnya sejauh pandangan matanya. Kemudian datang malaikat maut hingga duduk di sampingnya, kepalanya. Dia berkata, wahai jiwa yang buruk, keluarlah kamu menuju murka dan amarah Allah. Jiwa itu pun keluar dari jasadnya. Ia keluar seperti besi berduri yang dicabut dari bulu basah. Sakitlah. Malaikat maut mencabut jiwa tersebut. Setelah itu, para malaikat yang lain dalam waktu sekejap mengambilnya dan meletakkannya di permaidani tadi. Keluar darinya bau bangkai paling busuk yang ada di atas bumi. Mereka membawa jiwa tersebut. Tidak ada sekelompok malaikat yang mereka lewati kecuali kelompok tersebut bertanya, roh siapakah yang bau ni? Malaikat pun menjawab, Fulan bin Fulan, dengan nama paling buruk yang mereka sebut di dunia. Mereka pun sampai ke langit paling rendah dah, dan meminta agar pintu dibukakan untuk roh tersebut, tetapi tidak dibukakan untuknya. Kemudian Rasulullah membaca ayat, wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khayat. Takkan sekali-kali lah boleh masuk syurga orang ni. Sekali-kali tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk syurga hingga unta masuk ke lubang jauh. Maksudnya kalau kita pepatah kita kata mustahil lah sampai kucing tumbuh tanduk. Kan? Ni Arab punya apa ni? Perumpamaan. Sampai hatta yalijal jamalu fi sammil khayat. Boleh untuk masuk dalam lubang jauh, mana boleh. Allah berfirman, tulislah oleh kalian buku hamba-Ku di dalam sijil. Sijil kalau orang kafir, orang yang banyak buat maksiat, orang dalam sijil tadi illiyin. Ini sijil. Sijil di bumi paling rendah. Kemudian lemparkanlah rohnya dengan keras. Kemudian Rasulullah membaca ayat, wa may yusyrik billah wa ka'annama yaqulu as-sama' wa takhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sa'id. Barang siapa menyekutukan sesuatu dengan Allah, ia seperti jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Lalu roh itu pun kembali ke dalam jasadnya. Dua malaikat pun datang dan bertanya kepadanya. Ini maknanya turun kat kubur Allah ni. Masuklah. Roh masuk dalam jasad dia.
Lalu malaikat maut tanya, siapa Rabbmu? Dia pun jawab, tak tahu. Tahu. Tak tahu. Mereka bertanya, apa agamamu? Jawab macam tu juga. Aku tidak tahu. Mereka bertanya lagi, siapa lelaki ni yang diutus kepadamu? Ia menjawab, juga aku tak tahu. Lalu ada yang menyeru dari langit, hambaku dusta. Apa yang jatuh? Hambaku dusta, berilah ia tempat tidur dari neraka dan bukalah baginya pintu menuju neraka. Lantas hawa panas dari neraka datang kepadanya. Kuburnya pun disempitkan hingga menekan tulang rusuknya. Kemudian datang seorang yang parasnya buruk, bajunya lusuh dan baunya licin. Ia berkata, aku membawa kabar buruk untukmu. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Ia pun bertanya, siapa kamu? Wajahmu seolah-olah membawa kejelekan. Ia menjawab, aku adalah amal jelekmu. Ia berkata, ya Allah, janganlah engkau datangkan hari kiamat. Ada pula hadis riwayat Muslim yang menceritakan hal semakna dengan kejadian di atas. Rasulullah bersabda, jika roh seorang hamba beriman keluar, 2 orang malaikat menemuinya dan membawanya naik ke langit. Penghuni langit akan berkata, roh yang harum datang dari arah bumi. Mudah-mudahan Allah memberi salawat kepadamu dan kepada jasad yang kamu diami. Ia pun dibawa menghadap kepada Allah. Dia berfirman, bawalah orang ini pergi sampai batas waktu terakhir. Jika roh orang kafir keluar, penghuni langit akan berkata, roh ini jahat, datang dari roh bumi, arah bumi. Allah berfirman, pergilah dengannya sampai hari kiamat. Abu Hurairah berkata, Rasulullah meletakkan kain di hidungnya seperti ini. Rasulullah melakukan hal tersebut untuk menunjukkan bau busuknya yang sangat menyengat. Sebagaimana orang yang mencium pasti akan menutup hidungnya. Habis itu. Kemudian ini tajuk apa yang harus dilakukan ketika mengubur mayat. Daripada topik pertama apa yang harus kita buat kan. Pada cukup agak masalah. Kita boleh kongsikan ini tak apa, yang ni kita tinggal sikit lagi. Kita baca lagi pun nanti dah tak larat dah kan. Letih dah. Kita nak tengok apa yang kita nak kongsi je lah. Apa yang kita nak kongsi. Mungkin daripada apa yang kita baca lah kan. Dapatlah kita jadi idea macam mana kalau orang beriman. Beriman yang dia akan diambil nyawa dia akan dimatikan oleh malaikat yang wukila bikum. Yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum. Yang akan mengambil nyawa kita tu. Dan yang kita pun bila dah diambil, malaikat akan datang dari atas. 2 malaikat akan datang. Kalau orang beriman dia bawa lah segala apa ni, kafannya, segala apa wangi-wangiannya. Sampailah apa ni, kita dibawa naik ke atas, bertemu dengan Allah. Kemudian roh kita itu dicantumkan semula apabila kita berada di kubur, apabila kita dah ditanam, dan akan datang 2 malaikat pula lah. Malaikat apa? Munkar nakir kan? Akan bertanya beberapa soalan tu. Kalau yang beriman memang dia jawablah dengan tegas. Apa Tuhan serta. Tapi kalau orang kafir atau orang bermaksiat, orang munafik, orang ini bukan, dia tak ada jawapan. Apa jawapan dia tak tahu, semua tak tahu. Okay, insyaAllah. Ustazah, kalau orang beriman dia istirahat dalam kubur kan? Ya. Dia rehat je lah. Dia
Tu yang kita duduk dengar. Lepas tu bila dia masuk je dia rasa perut dia lapang. Semua tu kan. Hmm. Amal kita ni maksudnya macam orang kata tak payah duk hafal soalan yang malaikat akan tanya. Dia hanya dari amalan kita. Apa pun tak boleh jawab juga. Kalau kuat-kuat pun memang tak dapat jawab. Kalau Ikut amalan kita lah ya. yalah. Jadi kesimpulan dia, kita kata kalau kita nak selamat daripada seksa kubur ni, satu awal tadi kita istiqamah lah. Istiqamah tu penting. Istiqamah dalam Rabbuna Buat Allah, kebaikan istiqomah. Rabbuna Allah summa istaqim. Istiqamah. Istiqamah dalam amalan kita, istiqamah dalam dalam kata-kata kita tu, bila kita kata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, istiqamahkan. Dengan kita ikut segala perintah Allah, perintah Rasul, ikut segala perkara-perkara yang diajak kita supaya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, amal soleh itu semua kita istiqamahkan. Kemudian di antaranya lagi adalah kita jihad fisabilillah. Kita mungkin tak ada peluang, kita boleh jihad dalam bidang apa? Mana berjihad untuk menuntut ilmu lah, berjihad juga ni, berjihad menuntut ilmu. Kita nak tahu supaya jalan yang kita lalui itu jalan yang betul, bukan ikut-ikutan, mana kita faham betul. Kemudian di antara yang amal yang menyelamatkan dari siksa kubur juga kalau dia syahid di jalan Allah. Kita pun kalau syahid bolehlah, syahid dalam menuntut ilmu, syahid di dalam apa-apa yang kita buat, apa yang kita perjuangkan untuk agama kita. Kalau kita mati syahid, mana syahid di jalan Allah. Kita mentauhidkan Allah. Ini yang sangat dipesan. Kalau kita dengar ceramah Ustaz Hashim dia ni, sangat menitik beratkan tentang tauhid ni. Tauhid. Maknanya jangan syirik langsung. Jangan ada syirik kepada Allah. Mana kita mempercayai Allah yang satu, tauhid. Di antaranya juga selamat kita daripada siksa kubur itu, minta mati malam Jumaat lah. Mati pada malam Jumaat atau hari Jumaat, pada hari atau malam Jumaat. Kemudian selain daripada itu, sentiasa baca suratul Mulk. Suratul Mulk, istiqamah. Jangan sehari buat, seminggu tak buat. Kat masjid tu bagus. Kat masjid tu bagus. Sesakan tetap malam belum balik. Tapi kalau tak ni, mana kita ni kan dalam kita azam. Apa pun aku mesti buat ni suratul Mulk sebelum tidur mesti buat. Alhamdulillah, insya-Allah kalau ni istiqamahkan insya-Allah. Dia di antara amal-amalan penyelamat dari siksa kubur. Tambah satu lagi Ustazah. Terus sajadah. Sajadah kembar dengan Al-Mulk. Sebab dia 30 ayat juga. Sama sama. Ya. Ustazah cakap, dulu Ustazah ada bagi doa minta mati malam Jumaat. Ingat tak? Faizah. Tak ada suara. Kenapa tak ada suara? Batuk. Oh, batuk. Batuk yang kering tu. Bolehlah, bolehlah share. Kita minta mati malam Jumaat. Fat ingat ke? Allah Amitni. Allahumma amitni. Allahumma Amitni. Allahumma amitni, mati kalau aku pada hari Jumaat. Yaumil Jum'ati au lailaha. Au lailaha.
Ingat dah. Allahumma amitni yaumal jumu'ati au lailaha. Tambah dalam jam 3 malam kan. Pukul 3 pagi tu kalau sesedar sebutlah minta lah masa tu. Sampai kita. Berapa kali Ustazah? Sekali cukup ke? Ada banyak kali ulang-ulang? Tak kira lah bila-bila je. Tak, baca sekali ke banyak kali ulang-ulang? Banyak kali. Kalau boleh ulang-ulang lah. Sangat harap. Lagi baik. Banyak kali kan. Maknanya sekali baca tu macam sebelah kali Kurang-kurang ke 3 macam kali. tu lah. Kurang 3 kali. Tak kira lah berapa-berapa kali. Tapi kita banyak-banyakkan. Terutama jam 3 pagi tu. Yaumal jumu'ati yaumal jumu'ati au lailaha. Jum'ah. Lailaha. Pada malam hari. Yaumal jumu'ah. Jangan kata Jumaat. Jumaat cakap Melayu. Jumu'ah. Jumaati. Amitni yaumal jumu'ati au lailaha. Kalau tak boleh nak baca tu pun ingat dalam hati lah. Ya Allah, matikanlah aku pada hari Jumaat atau malam Jumaat kan. Boleh? Boleh, mana boleh? Lepas tu Ustazah mesti kubur sebelum Jumaat ke selepas Jumaat ke tak apa ke apa? Apa dia? Dah kita meninggal tu hari Jumaat, kuburnya tu nak kubur dia tu lepas hari Jumaat ke selepas, bukanlah kadang-kadang orang buat lepas Jumaat. Dia patut sebelum Jumaat. Saya pilih doa dulu sana. Boleh. Watak tu. Dikira daripada kita mati lah kan. Kita mati tu. Ke bumi. Dikira kalau ke bumi ni pun dikira masa kita mati tu. Masa kita meninggal je. Kalau lepas ke bumi lepas asar ke, sepatutnya sebelum Jumaat ke? Allah. Nampak tak? Tak. Tak nampak. Tak nampak tak? Who can see what you share? Here? Oh, dah tulis ke? Nampak tak? Nampak. Allahumma inni Allahumma amitni yaumal Jumuati. Panjang alir. Oh, la ilaha. Ini nampaknya screen lah. Sana saja. Ya. Allahumma amitni Amitni. Allahumma Allah masukkan aku amitni matikan aku yaumal atau malam lailaha malam kan lailaha dan malamnya. Boleh dapat tak? Jumu'ati. Pak tak boleh nanti print screen ke apa akan masuk dalam tu? Pak baca Allahumma. Bacakan Pak. Bacakan. Allahumma amitni. Allahumma Lailah. Amitni. Mayit. Ta dengan nun. Amitni. Yaumal Jumaati. Au Laila. Jumuati. Jumaati. Au Lailaha. Au Lailaa. Laha. Oh laha. Au. Tak apa. Lailaha. Okey. Terima kasih. Sama PA saja dah ambil gambar lah. Saya
tulis, Cik Pah masuk dalam WhatsApp. InsyaAllah. Tak nampak ke? Cantik tulisan. Nampak. Nampak. Tadi nampak tak? Tak bisa nampak tadi. Dia Jumaat tu Jumuati Jumu'ah. Jumaah. Okey. Au. Jumuatil au lailaha. Nanti saya type tulis Jawina tapi tak tahu betul ke tak nak Kak Wira. Kalau tak betul saya type pakai saya punya tu tulisan Jawina. Okey. Ya. Ni dah yang dah hentak kat depa. Dapat kan? Tapi ada tulisan Sama lah screenshot lah tadi. ikut dia nak. Dia ambil ikut dah. Ada. Dapat screenshot. Dapat dah. Dapat. Allahumma amitni yaumul Jumu'ati au lailaha. Lailah. Ada berapa perkataan? Allahumma Ambil amitni 3 yaumal jumu'ati 4 Jumu'ah. au lailaha 6 dalam 6 perkataan. Allahumma amitni yaumul 7. 7. Amit ni kematianku. Mati kalau aku. Fi'il amar tu. Fi'il amar. Fi'lul amar. Kalau aku hari Jumaat malam Jumaat. Mati au lailaha. Ha tu domer untuk Jumaat ni kan. Ha. Elok ni malam ni. Au lailaha. Elok Ustazah malam ni. Esok tak jumpa dah. Elok malam ni esok tak jumpa. Tampal kat dinding atas jadah ke. Lepas asal boleh buat. Ya. Tu dia. Dah. Saya tulis telefon. Allahumma amitni yaumal Jumaat. Au lailaha. Okey, insya-Allah. Ada lagi? Kita nak share kan apa lagi? Lagi soalan tak kita. Pasal itu. Apa dia? Kalau saya nak ke bumi itu kan. Nak ke bumi tu. Selalunya orang kata seleloknya kalau pertama-tama kalau meninggal hari Jumaat, kira hari Jumaat lah walaupun hari Khamis malam tu dah hari Jumaat kan. Ke bumi tu ya ke Ustazah kata seelok-eloknya sebelum sembahyang Jumaat. Tu orang duk kejar-kejar tu kadang. Ya, memanglah secepat mungkin lah kan. Secepat Oh. mungkin. Dah lagi. Kadang-kadang tak dapat sebabkan orang sibuk nak sembahyang Jumaat, orang simpan sampai lepas Jumaat. Tapi belum habis hari Jumaat kan. Belum habis lagi tempoh hari Jumaat tu. Oh, kira sampai maghrib kan? Hari Jumaat sehingga maghrib kan. So maksudnya sebelum matahari jatuh masih lagi hari Jumaat kan. Kalau di bumi hari Sabtu tak dapat hati-hati. Doa Jangan Allah mati. ini bihusnil khotimah tu. Ya, Doa Allahumma ini bihusnil khotimah tu. bermaksud. Baik. Keadaan baik. Ya husnul khatimah wa la taqsim alaina bisu'il khatimah. Allah maktim lana. Allah maktim lana. Ya husnul khatimah. Bihusnil khotimah. Warzuqna tawbatan nasuha tu. Ha. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu yang kita baca sebelum Masa sujud. masa sujud. Nak baca masa sujud akhir ke masa setiap sujud? Ada ustaz beritahu saya dapat dalam pagi tadi sebelum tubuh tadi dia kata bacalah
ayat 8 surah Al-Imran dalam sujud akhir sebanyak 14 kali. Oh, Masya Allah. Apa ni? Rabbana la Rabbana la tuzigh qulubana. wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Betul kan Ustaz? Ustazah? Ayat 8 surah Al-Imran. Rabbana la tuzigh qulubana kan? Ya. Boleh saja kerana kita Surah dulu Ustazah ada cerita kan dulu. Tu yang buat saya ingat ayat 8 tu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dibaca sebanyak 14 kali lah dia kata. Dalam sujud akhir. Dalam akhir. Setiap solat fardu dan juga solat sunat. Sebab kita di dalam sujud tu memanglah sujud tu amat digalakkan supaya kita banyak berdoa lah. Banyak berdoa. So, kalau kita semayang seorang tak apa, kita buatlah lama mana pun kita nak sujud kan. Kita nak apa ni, kita nak mohon kepada Allah. Kita semayang seorang, kita buatlah. Tapi Ustazah, saya macam inilah kita dengar YouTube ustaz-ustaz yang bercakap kan. Dia kata masa sujud tu tak payah nak berdoa memohon banyak-banyak, tetapi berdoalah sebanyak-banyaknya selepas kita solat. Maksudnya doa selepas solat tu lebih afdal dia kata daripada dalam sujud. Kadang-kadang benda macam tu buat kita keliru kan. So pada pandangan ustazah lah mana yang afdalnya. Sebab kita tahu bila kita sujud, kedudukan kita terlalu rapat dengan Allah kan. Kita humble kita. Macam Nabi biasa sebut kepada seorang sahabat yang saya contoh dulu, sahabat yang apa ni, yang selalu bawa air semayang untuk dia apa semua kan. Yang Nabi tengok-tengok dia macam tu, Nabi kata sal tu makna minta lah. Minta apa kamu nak minta? Dia kata aku tak nak minta lah, aku minta murafaqataka. Aku bersamamu di dalam surga. Aku nak tu je. Sampai Nabi kata kamu tak mau hal lain, tak nak hal lain. Tu cukup. Okey, kalau kamu tak nak lah, kamu banyakkan sujud. Mana sujud kepadaku. Mana nak menyatakan. So kita boleh berpegang lah waktu sujud kan, waktu sujud kita tu. Nah, mungkin Ustaz tu nasihat. Mungkin kalau orang yang tak tahan kot sujud lama-lama, tak payahlah dia doa lah selepas semayang tu. Tapi kalau orang yang boleh buat, kan kita tengok Nabi sujud sampai bengkak kaki-kaki, dia sujud lama lah tu sampai orang sangka kata Nabi ni ada ke tak lagi ni? Hidup ke tak lagi ni? Kan? Yalah. Itu mungkin pendapat peribadi dia je kan. Yalah. Sebab kadang-kadang ni bila kita tengok YouTube kan, kena pilih ustaz. Penceramah. Kadang-kadang benda tu kan, macam benda-benda macam ni, kita selalu dengar waktu sujud perbanyakkan doa. Tapi bila dia cakap macam ni kan, jadi macam kena cek balik lah. Confused lah. Sebab kita jadi confused kan. Jadi keliru habis. Kita cek balik lah pula siapa ustaz tu. Akhir zaman ustazah macam-macam berlaku. Okey. Bukan lima. As-sa'atul an al-khamisah. Al-khamisah. Al-khamisah wa 5 daqaiq. Okey. Cukuplah kita hari ni. InsyaAllah kita sambung nanti. Dan insyaAllah saya ada dua benda ni. Apa ni? Idraj. Istidraj. Kita ada sebut istidraj. Kita lihat kepada insyaAllah pengertian dia sebenar-benarnya macam mana kan. Okey, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin.
اللهم إنا نستودعك يا الله ما علمتنا فاردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين. اللهم يا الله يا عليم يا عليم يا عليم يا الله yang maha mengetahui. Wahai Allah yang maha mengetahui. Wahai Allah yang maha mengetahui. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min 'adzabil nar. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil 'ilmi. وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بلاغة فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. أكرمنا يا أكرم الأكرمين. يا الله Ya Allah yang maha mengetahui, Ya Allah yang maha mengetahui, Ya Allah maha mengetahui. Berikanlah manfaat atas ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Dan ajarkanlah ilmu yang bermanfaat bagi kami. Serta tambahkanlah ilmu untuk kami, Ya Allah. Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Dan kami memohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka. Ya Allah, keluarkanlah kami daripada kegelapan sangkaan waham dan muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Bukakanlah pada kami ma'rifat ilmu dan perelokkanlah akhlak kami. Ya Allah, perelokkanlah akhlak kami, Ya Allah. Ya Allah, perelokkanlah akhlak kami dengan sopan santun. Mudah-mudahan kami memasuki pintu-pintu keutamaan-Mu. Bangkitkan semangat kami dari berduka cita akan rahmat-Mu. Wahai Zat yang maha pengasih. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu, sampaikanlah pemahaman sebagaimana para nabi, kefasihan sebagaimana hafalan para rasul, pantas memperolehi ilham sebagaimana para malaikat yang Engkau dekatkan denganmu, dan muliakanlah kami, Ya Allah, wahai Zat yang sangat mulia. Dan sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Innahu Taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ustazah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Sama-sama.